Okay, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak pergi ke unit 1 bahagian pendidikan kesihatan, iaitu kita akan belajar tajuk reproduktif dan sosial, iaitu yang dikenali sebagai PEERS, peers. Okey, 1.0 kesihatan diri dan reproduktif. Apa yang perlu awak tahu adalah perkembangan seksual sekunder. Okey, sebelum tu kita tengok dulu standard pembelajaran apa yang awak akan dapat setelah kita mempelajari tajuk perkembangan seksual sekunder. Yang pertama, murid mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Dan yang terakhir, murid dapat menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Okey, sebagai seorang remaja, sekarang awak berumur 13 tahun. Pada peringkat awal remaja, setiap remaja perlu tahu cara untuk mengurus dan membuat keputusan dalam menyesuaikan diri dengan pertumbuhan yang berlaku pada aspek fizikalnya, iaitu tubuh badan dia lah mesti ada perubahan. Remaja kebiasaannya obses dengan perubahan tubuh badannya. Mereka juga akan membandingkan dirinya dengan rakan sebaya. Remaja perlu berkomunikasi secara berkesan. Komunikasi berkesan dan perhubungan yang baik dengan orang di sekeliling dapat membantu mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Okey, anak-anak, awak boleh tengok gambar yang cikgu berikan ni. Apakah yang dapat kamu kaitkan antara gambar dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey, kita tengok daripada gambar pertama ni, gambar baby dalam rahim, dalam kandungan ibu. Okey, yang kedua, baby dah lahir. Okey, gambar yang ketiga, okey, kita dah nampak. Gambar pertama kita belum dapat nampak lagi jantina dia kan. Yang kedua pun kita tak boleh nak pastikan. Yang ketiga kita dah boleh pastikan. Okey, dengan cara pemakaian ni menunjukkan identiti seorang kanak-kanak ni lah. Dia merupakan kanak-kanak perempuan. Okey, yang keempat tengok dah makin membesar, makin cantik, makin ayu. Ni sekolah menengah dan bila dah dewasa. Okey, inilah yang kita panggil sebagai perkembangan seksual sekunder. Okey, cikgu nak anak-anak semua menulis hasil perbincangan. Maksudnya apa yang cikgu terangkan tadi merujuk kepada gambar. Cikgu nak anak-anak tulis di sini ya. Kenali perkembangan seksual sekunder daripada aspek fizikal. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan perkembangan seksual sekunder. Seksual sekunder ialah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akil balik yang melibatkan perkembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi. Akhir balik ni bagi kanak-kanak, kalau lelaki mungkin dia akan bermimpi. Kalau bagi kanak-kanak perempuan dia akan datang haid ataupun datang bulan. Okey, yang seterusnya murid perlu pandai mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal dan berkemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi.
Okey, perubahan fizikal yang berlaku. Kita boleh tengok ya, bagi murid-murid lelaki. Bila dah awak dah akhir balik, okey, awak dah bermimpi, suara kemungkinan akan bertambah garau. Ketinggian makin meningkat, misai dan janggut mula tumbuh, saiz otot membesar dan tekstur kulit menjadi kasar. Okey, seterusnya kita tengok perubahan fizikal yang berlaku pada murid perempuan atau adalah remaja. Okey, awak akan tengok pinggul dan payudara mereka mula membesar, jerawat mula tumbuh di muka dan suara semakin lunak. Okey, perubahan emosi. Okey, kanak-kanak remaja mudah berasa sensitif seperti berasa cepat tersinggung, marah, merajuk dan sedih. Biasanya kalau mak-mak tegur, awak kata mak awak benci awak, marah awak, tak sayang awak. Ya? Sebenarnya, teguran daripada ibu ayah ataupun teguran daripada orang yang lebih dewasa adalah perkara biasa nak merubah awak menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab, yang lebih dewasa. Okey, anak-anak, kita tengok seterusnya, bijak mengurus diri. Kebersihan anggota badan hendaklah sentiasa dijaga dalam kehidupan kita seharian. Okey, dari segi kita mula bangun tidur, apa yang perlu kita buat? Gosok gigi, mandi, ambil air wuduk bagi orang Islam, solat. Okey, anggota badan yang bersih akan menampilkan diri yang kemas dan bersih. Selain daripada kita jaga kebersihan diri, kita juga kena jaga kebersihan pakaian kita lah. Seterusnya, bersihkan bulu-bulu yang terdapat pada anggota badan. Ini anggota sulit lah. Kalau dah ada bulu yang panjang tu, kenalah trim, gunting. Contoh, membersihkan bulu ketiak dengan mengikut langkah-langkah di bawah. Dekat sini awak boleh tengok. Yang tak pernah tahu macam mana nak membersihkan. Bersihkan dahulu ketiak dengan sabun dan air untuk menghilangkan sisa deodoran. Kalau awak pakailah minyak dan benda asing. Mulakan mencabut atau menggunting pendek bulu ketiak. Setelah selesai menggunting, bersihkan kembali ketiak dengan air. Lap semula ketiak sehingga kering. Lap bahagian ketiak dengan tuala bersih supaya tidak mudah merebak. Okey, awak tengok sini ya. Elakkan mencukur bulu ketiak. Sebab apa? Boleh menyebabkan iritasi, iaitu kulit ketiak boleh melecet dan terjadi infeksi di kawasan ketiak seperti luka kecil. Jadi, bulu ketiak elak daripada cukur. Awak gunting ataupun cabut. Ada alat dia sekarang ni. Dekat pasaran awak boleh dapatkan, suruh mak ayah beli. Okey, next ya. Apabila awak dewasa, kemungkinan jerawat ya, jerawat suka pada anak-anak remaja ni. Jadi macam mana kita nak menjaga muka yang berjerawat? Kat sini ada 6 cara dia. Yang pertama, amalkan gaya hidup sihat. Itu dari segi pemakanan, dari segi minuman awak, cara awak tidur, berapa jam satu hari, semua ni mempengaruhi. Sekiranya awak selalu makan makanan yang berminyak, makan makanan yang berkacang, kemungkinan dengan awak tak jaga kebersihan muka, muka awak senang naik jerawat. Makan makanan seimbang. Perlu ada protein, perlu ada vitamin, cukup karbohidrat. Okey, kalau dah ada jerawat di muka, elakkan memicit jerawat. Okey, saya tahu ramai anak-anak remaja bila ada jerawat kat muka, tangan dia tak boleh duduk diam. Jadi tangan awak, kuku awak tu, awak dah sentuh macam-macam,
ada bakteria, ada kuman. Bila awak picit, kuman akan masuk ke bahagian kulit awak yang luka. Yang seterusnya, pastikan wajah sentiasa bersih. Contoh, kalau perempuan remaja dia dah mula berjinak-jinak pakai alat makeup, pakai foundation, pakai moisturizer, pakai sunscreen, macam-macam awak pakai kan, awak cuba eyeliner, eyeshadow. Okey, so maksudnya dah pakai 1 hari, mesti bersihkan betul. Betul ada pembersih muka, kena lap dengan tisu yang betul. Okey, kalau tak, dia akan menjadikan kulit muka awak berjerawat lah. Okey, seterusnya guna alat penjagaan muka yang betul. Jangan beli yang alat contohnya pembersih muka yang dijual dengan harga yang murah, yang awak tak tahu dia punya jaminan dia. Jadi awak jangan beli yang baguslah. Mak awak boleh tanya mak ayah awak, ataupun boleh Google sekarang, tanya pakcik Google, senang kan. Okey, kalau sekiranya muka awak dah teruk sangat berjerawat, bernanah, okey, awak jangan risau, jangan kemurungan. Boleh dapatkan rawatan dengan doktor. Doktor akan memberikan rawatan yang sepatutnya. Ada ubat yang boleh memulihkan jerawat di muka awak. Okey, ini dah menjadi satu kebiasaan bagi remaja muka berjerawat. Cuma kita perlu menjaga muka dengan bersih. Okey, itu sahaja tajuk perkembangan seksual sekunder untuk hari ini. Jadi seterusnya PBT, cikgu nak awak jawab penilaian kendiri, baca sama ada ya ataupun tidak. Okey, kita tengok contoh ya. Mudah tersinggung, agresif, murung, cuai, memberontak dan emosional. Ini untuk diri awak sendiri. Okey, kalau awak ada perubahan yang berlaku ni, awak tik. Kalau ada, tik ya. Kalau tiada, tik dekat tiada. Sangat mengambil kira tentang penampilan diri dan pandangan orang lain. Ini juga adalah sifat remaja lah. Kalau ada dalam diri awak, awak jangan tengok orang lain, awak tengok diri awak sendiri. Inginkan privasi dan ruang untuk diri sendiri. Dulu nak berkongsi bilik, boleh berkongsi bilik dengan adik-beradik yang lain. Tapi sekarang tak nak bilik sendiri, nak privasi. Ada tak awak macam tu? Okey, boleh tick kat situ. Berasa malu dan keliru dengan perubahan diri. Mungkin lelaki tiba-tiba daripada suara dia nyaring, suara tiba-tiba jadi garau. Ataupun perempuan, tiba-tiba dia rasa tak selesa di bahagian dada, perlu pakai baju, panggil baju dalam. Mungkin awak rasa malu dan keliru. Okey, sekiranya awak ada rasa macam ni, okey, boleh tick dekat sini. Tidak selesa dengan ciri perubahan fizikal seperti jerawat, bau badan dan ketinggian. Okey, ingin mencuba sesuatu yang baharu dan mencabar. Mencari identiti sendiri. Perasaan ingin tahu dan mudah jatuh cinta. Mengalami mood lain yang disebabkan perubahan paras hormon. Kalau perempuan dia panggil hormon estrogen. Kalau lelaki dia panggil hormon testosteron. Sering berselisih faham dengan ibu bapa. Okey, lepas tu awak dah tick ya berapa, tidak berapa. Awak tulis jumlah dekat bawah. Ya ada 5, tidak ada 3. Okey, awak tuliskan ya. Bagaimanakah anda menangani perubahan emosi diri sendiri? Okey, yang ni cikgu nak awak gunakan awak punya pemikiran untuk jawab soalan yang kedua. Okey, itu sahaja pembelajaran hari ini. Okey, terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi minggu ke-6. Selamat belajar.
Okey, cikgu sudahi dengan surah Al-As. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, cikgu harap awak semua tidak lupa untuk menyiapkan nota dan menyiapkan